A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini merupakan 7 hari bulan 10 merupakan tarikh pemberian vaksin di sekolah kita. So cikgu harap lepas dah terima vaksin ni awak lebih bersemangat untuk teruskan perjuangan kita untuk mencapai kejayaan SPM 2021. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang prinsip Pascal, bagaimana konsep prinsip Pascal, dia melibatkan bendalih yang tertutup, bagaimana dia pindahkan tekanan secara seragam. Manakala sistem hidrolik itu merupakan salah satu aplikasi dalam prinsip Pascal. Ya? So, hari ini kita nak tengok apakah hubung kait di antara hal laju bendalih dengan tekanan. Okey, gambar rajah dekat 8.10 ni menunjukkan tekanan bendalih adalah sama pada bendalih yang tidak mengalir. Bila bendalih itu tidak mengalir, kita tengok ni dia tertutup dekat bahagian ni merupakan air atau bendalih ni tidak mengalir. So bila tidak mengalir, kita dapati aras air itu sama. Aras air itu apa maksudnya? Menunjukkan tekanan dia adalah sama. Tekanan dia adalah sama. Okey. Tapi bila kita tengok gambar rajah yang seterusnya, gambar rajah 8.11, ini merupakan tiup venturi. Apa itu tiup venturi? Tiup venturi adalah tiup yang tidak seragam dengan bahagian tengahnya lebih sempit. So, bila kita nampak dekat P2 ni, bahagian ni adalah lebih sempit. So, kita dapati aras air dia adalah yang paling rendah. Kita tengok sini kenapa pula bila tiup ni sempit, aras air dia paling rendah. Hari ni kita akan tengok, kita akan kaji. So, tiup venturi merupakan tiup tidak seragam dengan bahagian tengah lebih sempit. Apabila bendalih mula mengalir, hal laju bendalih di P2 adalah lebih tinggi. Okay, hal laju dekat kawasan yang sempit ni lebih tinggi. Okay, contohnya cuba kita tengok bila kita nak siram pokok bunga, kita nak siram pokok yang lebih jauh, tak sampai, pancutan air tu tak sampai. So, kita tekan dekat paip air tu. Supaya apa? Supaya air yang keluar tu lebih laju. So, bila dia lebih tak laju, jarak dia terpancut lebih jauh. Betul? Jarak yang terpancut lebih jauh. So, maksudnya terbuktilah bahawa bila kawasan yang lebih sempit, hal laju bendalihnya lebih tinggi. Kawasan yang sempit, hal laju bendalihnya lebih tinggi. Ya. Semakin sempit bahagian tiup venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalih yang melalui bahagian yang sempit. Okey. Tadi cikgu cakap berkaitan dengan hal laju dia tinggi. Tapi kita tengok pula kenapa pula hal laju tinggi, aras air dia rendah. Aras air dia rendah. So, aras air ni menunjukkan tekanan. Tekanan dekat bahagian sini. Dia tolak air tu ke atas. Dia tolak air tu ke atas. So, ini menunjukkan bahawa apabila ruang yang sempit, hal laju dia meningkat. Apabila hal laju dia meningkat, sebenarnya tekanan dia adalah berkurang. Tekanan dia berkurang. Tekanan bila dia tolak air ni ke atas. So, kalau tekanan tinggi, paras airnya lebih tinggi. Tetapi dalam situasinya, paras air dia rendah. Kenapa tempat sempit paras air rendah? Dan kenapa tempat sempit paras air dia rendah? Tempat sempit juga menunjukkan bahawa hal lajunya tinggi. Ini menunjukkan bahawa bila hal laju tinggi, tekanan dia akan jadi rendah. V ni adalah simbol untuk hal laju, P adalah simbol untuk tekanan. Bila hal laju tinggi, tekanan rendah. Tekanan dapat ditunjukkan dengan aras air. Tekanan dapat ditunjukkan dengan aras air. Okey. Tapi kenapa pula dekat P3 ni lebih rendah berbanding dengan P1? Okey. Selepas contoh kita picit getah paip air tadi, kita dapati selepas dia dah melalui ruang sempit dekat ujung paip air tu, selepas dia melalui ruang sempit, air dia masih lagi laju. So, bila dia kat kawasan P3 ni, hal laju dia lebih tinggi berbanding dengan hal laju dekat kawasan P1. So, maksudnya kat sini, hal laju untuk P3 lebih besar daripada hal laju pada P1. So, bila hal laju dekat kawasan P3 ni lebih besar, apa jadi dengan tekanan? Tekanan dia lebih rendah berbanding. So, P dekat P3 lebih rendah berbanding dengan P dekat
P1. So menyebabkan aras air dekat P3 ni lebih rendah berbanding P1 walhal dia tak saiz keratan rentas dia adalah sama dekat bahagian ni. Yang sempit hanyalah bahagian P2. Tapi disebabkan dia baru P3 ni baru keluar daripada tempat yang sempit, laju dia masih lagi tinggi berbanding dengan P1, menyebabkan tekanan dekat kawasan P3 ini juga lebih rendah berbanding dengan P1. Hal ini dikenali sebagai kesan Venturi. So, apa kaitannya itu tadi? Prinsip apa yang kita akan jumpa lepas ni? Okey, kaitannya tadi adalah prinsip Bernoulli. Ini cikgu nak terangkan apakah prinsip Bernoulli. Okey, dalam tingkatan 5 ni belajar dua prinsip saja. Prinsip Pascal dengan prinsip Bernoulli. So, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila bendalai melalui kawasan yang sempit, laju bendalai akan meningkat. Sempit. Contohnya A lah, cikgu anggap A itulah. A adalah luas. A kecil, V meningkat, P menurun. Ini hubungan dia. A dia kata apabila kawasan sempit, A kecil, laju bendalai akan meningkat, V akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. P akan berkurang. Hal ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli. So, ini prinsip Bernoulli mengatakan bahawa tempat sempit, laju meningkat tetapi tekanan berkurang. So, apakah aplikasi-aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian kita? Sebagai contoh kapal terbang. Macam mana kapal terbang ni boleh terbang tinggi? So, selain daripada ada enjin, selain daripada ada kipas, apa lagi faktor yang membantu kapal terbang ni boleh naik terbang tinggi. Okey, dia adalah merupakan aplikasi prinsip Bernoulli di mana menyatakan bahawa bendalai yang bergerak dengan laju tinggi dan akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Okey, apa jadi sebenarnya? Kita tengok secara gambar rajah dia dengan lebih detail. Okey, dekat bahagian sayap tu dia sebenarnya ada sebab kenapa dia berbentuk macam tu. Sayap kapal terbang tu dia akan berbentuk macam ni, betul tak? Cikgu lukis. Dia berbentuk macam ni, lepas tu dia akan ke sana. Dia macam tu. So, nampak tak keratan rentas? Ini keratan rentas ni. Keratan rentas ni kita panggil sebagai bentuk aerofoil. So, kenapakah bentuk aerofoil ni membantu kapal terbang untuk terbang tinggi? Okey, kalau kita tengok ini bentuk aerofoil ini bentuk aerofoil ataupun keratan rentas bentuk aerofoil bagi sayap kapal terbang. Dekat bahagian atas ni dia besar sikit, dekat bahagian bawah ni dia flat. So, bila bahagian atas ni besar macam tu, dia menyebabkan laluan ni lebih sempit. Kawasan ni kawasan ni lebih sempit. So, bila kawasan ni lebih sempit, apa jadi dengan dia punya hal laju? Hal laju dia akan meningkat. So, bila hal laju dia meningkat, apa jadi dengan tekanan? Tekanan dia akan berkurang. Kawasan ni disebab apa dia besarkan dekat sini, menyebabkan laluan ni sempit, bahagian atas ni lebih sempit. Bila lebih sempit, hal laju dia akan meningkat. Apa jadi dengan tekanan? Tekanan lebih menurun, akan menurun. So, bila tekanan dekat bahagian atas lebih kecil berbanding dengan tekanan yang lebih besar di bahagian bawah, sebab bahagian bawah ni laluan angin ataupun pergerakan bendalai udara dia, dalam situasi ni bendalai ni adalah udara, pergerakan bendalainya lebih lancar, lajunya lebih rendah, maka tekanannya lebih tinggi. So, perbezaan tekanan di antara atas dengan bawah akan menghasilkan satu daya dipanggil sebagai daya angkat. So, itulah yang menyebabkan antara faktor yang menyebabkan kapal terbang tu boleh terbang ke atas. Kita tengok. Aliran udara berhalaju tinggi, tekanan udara jadi rendah. Sebab bahagian atas ni lebih besar menyebabkan sempit. So, dekat bahagian bawah, aliran udara berhalaju rendah, tekanan udara menjadi tinggi. So, perbezaan tekanan di antara atas dengan bawah menyebabkan wujudnya satu daya angkat. Okay. Daya angkat yang dihasilkan oleh sebuah sayap kapal terbang terhasil daripada bentuk aerofoil dengan sudut
serang. Sudut dia ni lah, sudut dia, sudut ni, sudut serang ni, sudut macam mana dia sengit tu lah, macam mana dia nak naik tu. So itu adalah dua faktor yang mempengaruhi daya angkat sebuah kapal terbang. Selain itu adalah penunu Bunsen. Penunu Bunsen ya. Bila kita perasan, kalau awak ingat dulu penunu Bunsen, kalau awak ingat lagi penunu Bunsen dekat Mak Amal, dia ada satu lubang kat sini. So bila kita buka lubang, dia ada alat warna biru. Lengkap. So kenapa ya? Udara berhalaju rendah dengan tekanan tinggi disedut masuk. Sebab bila kita buka lubang ni, gas berhalaju tinggi dengan tekanan dia rendah. So dekat dalam bahagian dalam ni, gas tu mempunyai halaju yang tinggi. So bila gas dekat bahagian dalam halaju yang tinggi menyebabkan tekanan dia rendah. So bila tekanan dekat dalam lebih rendah, udara yang berkelajuan rendah dan mempunyai tekanan yang tinggi akan masuk ke dalam. So bila dia masuk ke dalam, maksudnya oksigen akan disedut, menyebabkan aliran campuran gas dan udara, menyebabkan pembakaran lengkap berlaku. Oksigen daripada luar tu diperlukan untuk menjadikan pembakaran tu berlaku dengan sempurna. Kenapa dia boleh masuk? Disebabkan dalam tu mempunyai gas berhalaju tinggi yang menyebabkan tekanan bahagian dalam tu lebih rendah. Itu penunu Bunsen. Selain itu, helikopter. Helikopter ya, kita tengok ya. Aliran udara berhalaju tinggi, tekanan udara rendah. Okey ya, dekat atas ni aliran udara dia berkelajuan tinggi sebab helikopter tu diputarkan dekat bahagian atas, menyebabkan dekat bahagian atas tu dia punya udara dia bergerak dengan lebih laju. Bergerak dengan lebih laju. So bila udara bahagian atas bergerak dengan lebih laju, mempunyai halaju yang tinggi, tekanan udara dekat bahagian atas lebih rendah. So bila tekanan udara dekat bahagian atas lebih rendah, maksudnya dekat sini tekanan udara dekat bahagian bawah lebih tinggi. So bila ada perbezaan tekanan tu mewujudkan satu daya dipanggil sebagai daya angkat, menyebabkan helikopter boleh terbang di udara. Itu juga berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Contoh lain adalah drone. Drone pun kita tengok ya, dia sama juga konsep dengan helikopter. Dia ada sayap. Sayap akan berputar menyebabkan aliran udara dekat bahagian atas berkelajuan ataupun berhalaju tinggi, menyebabkan tekanan udaranya lebih rendah di bahagian atas. So bila tekanan udara di bahagian atas lebih rendah, menyebabkan aliran udara berhalaju rendah di sebelah bawah, menyebabkan tekanan udaranya lebih tinggi. So tekanan dekat bahagian bawah tinggi berbanding tekanan bahagian atas. Perbezaan tekanan itu yang menyebabkan daya angkat terhasil, menyebabkan drone itu boleh terbang di udara. Sama juga kalau kita tengok ya, ini lebih dekat ya, kapal kalau lori atau kereta ataupun dalam situasi ni kereta api yang mempunyai kelajuan tinggi. So aliran udara berhalaju tinggi, tekanan udara rendah. Bila dia lalu tu aliran udara dekat sini tinggi. So bila tinggi menyebabkan kita terasa nak ke depan. Sebab ada satu daya yang menolak kita ke depan. Sebab itulah kita kena berdiri dekat bahagian kuning tu supaya kita tak rapat dengan kereta api laju tu. Sebab apa? Bila dia laju, dia membawa sekali aliran udara yang tinggi. So bila aliran udara yang tinggi menyebabkan tekanan dekat bahagian tengah ni rendah. So bila tekanan di bahagian ni rendah, tekanan dekat belakang penumpang ni lebih tinggi, menyebabkan daya tertolak ke kereta api. So sebab tu kita perlu berdiri di belakang garisan kuning supaya kita tidak tertolak ke menghampiri kereta api. Aliran udara adalah tinggi dan tekanan udara adalah rendah di kawasan antara kereta api yang bergerak laju dengan orang yang berdiri berdekatan. So, besar kemungkinan jika terdapat orang yang berdiri melepasi garisan keselamatan, orang itu akan tertolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Oleh itu, elakkan berdiri melepasi garisan keselamatan. So, semua itu disebabkan oleh sains. So, semua keselamatan tu disebabkan oleh efek daripada sains. So, kena ingat ya. So, ingat satu benda sebagai kesimpulan bahawa Bernoulli berkata kawasan sempit, halaju meningkat, tekanan menjadi
berkurang. Semakin meningkat halaju bendalih, halaju aliran bendalih, semakin berkurang tekanan.